Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kesultanan Melayu yang tertua dalam sejarah Malaysia. Kota Melaka merupakan pusat perdagangan terkenal pada abad ke-15 dan 16 Masihi. Bagaimana kerajaan kesultanan yang begitu utuh hilang kuasa kesultanannya? Sebelum kita teruskan, jangan lupa like dan subscribe Mari Bercerita Dokumenter. Parameswara ialah seorang putera raja dari Palembang. Dilahirkan pada tahun 1344. Palembang pada ketika ini adalah di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Tidak lama kemudian, Parameswara telah mengingkari janji setianya kepada Maharaja Majapahit. Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari penguasaan Kerajaan Majapahit. Tindakan ini telah menyebabkan Maharaja Majapahit menghantar panglima perangnya untuk menghalau Pada tahun 1931, Kerajaan Sriwijaya telah diserang oleh Maharaja Majapahit. Parameswara telah melarikan diri ke Temasek. Pada waktu itu, Temasek diperintah oleh seorang gubernur Melayu dari Patani yang dilantik oleh Raja Siam bernama Temagi. Sebelum ini, Temasek pernah berada di bawah jajahan Palembang. Lalu, bagi menuntut semula Temasek, Parameswara telah membunuh gubernur itu dan mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah Temasek dan pulau-pulau di sekelilingnya. Kejadian ini menimbulkan kemarahan kepada Siam. Parameswara telah melarikan diri ke Muar sebelum Siam sempat menyerangnya dan menetap di situ selama kira-kira 2 tahun. Oleh kerana keadaan di Muar tidak berpotensi untuk membentuk sebuah kerajaan, Parameswara meneruskan penghijrahan ke Melaka. Bermulalah satu sejarah perkembangan tamadun yang tersangat masyhur di Nusantara. Sewaktu Parameswara sedang memburu, tiba-tiba seekor pelantuk putih dengan gagahnya menendang anjing Baginda hingga jatuh ke sungai. Baginda terpegun dengan peristiwa ganjil itu, lantas merasakan bahawa tempat itu sangat sesuai dijadikan tapak kerajaan. Kerajaan Melayu Melaka terus berkembang menjadi sebuah empayar yang menguasai sekitar perairan semenanjung Tanah Melayu. Tamadun itu terus berkembang menjadi sebuah pelabuhan perdagangan terkenal di Nusantara. Lokasi Melaka di Selat Melaka menjadikannya tempat yang strategik, iaitu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun, membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat. Keupayaan Melaka telah menyebabkan negeri-negeri seperti Bernam, Klang, Sungai Ujong, Selangor, Kedah dan Patani yang dulunya berada di bawah kuasa Siam dan Jawa telah meminta naungan dan perlindungan daripada kekuasaan Melaka. Melaka telah muncul sebagai kuasa besar di Kepulauan Tanah Melayu dan setaraf dengan kuasa besar lain seperti Siam dan Sriwijaya. Wilayah Kesultanan Melaka merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Wilayah ini diperoleh melalui peperangan, naungan serta perkahwinan. 1509, Diego Lopes de Siqueira dengan 18 sebuah kapal daripada angkatan diraja Portugal tiba di Melaka. Mereka merupakan orang Eropah pertama yang tiba di Asia Tenggara dan digelar Bengali Putih oleh orang tempatan.
Oleh kerana perselisihan faham dan kekacauan dari pihak Portugis, Sultan Mahmud Shah kemudiannya menitahkan supaya orang-orang Portugis dihalau dari Melaka. Angkatan Portugis diserang dan 20 anak kapalnya ditahan. Pada 10 Ogos 1511, Alfonso de Albuquerque bersama armada lautnya berlabuh di Melaka. Albuquerque berunding dengan Sultan Mahmud untuk membebaskan semua tawanan-tawanan Portugis, lalu meminta agar Sultan Melaka membayar ganti rugi dan izin untuk mendirikan kubu pertahanan di Melaka. Sultan Mahmud enggan membayar ganti rugi. Bersama 1,000 orang bala tentera, Alfonso de Albuquerque menyerang kota Melaka. Tentera bergajah Melaka tewas dengan meriam-meriam Portugis. Akhirnya, kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah berundur ke Bentan dan selepas itu ke Kampar. Di manakah waris Sultan Mahmud Shah? Dua waris Sultan Mahmud Shah telah menubuhkan dua kerajaan baru. Sultan Alauddin Riyad Shah, Johor, Sultan Muzaffar Shah, Perak. Percubaan demi percubaan Johor lakukan untuk mendapatkan semula kota Melaka, tetapi gagal. 130 tahun kemudian, dengan kerjasama Belanda berjaya menakluki kota Melaka. Johor menghormati perjanjian dengan Belanda, lalu membiarkan Belanda memerintah kota Melaka. Waris Kesultanan Melaka di Johor, Sultan Mahmud, telah ditikam oleh laksamananya sendiri. Sultan Mahmud mangkat di Julang. Sultan Mahmud tidak meninggalkan waris. Setelah itu, Johor mula ditadbir oleh keturunan bendahara. Setelah kemangkatan Sultan Mahmud, Raja Kecil dari Siam mengatakan beliau merupakan waris Sultan Mahmud, menuntut hak daripada bendahara. Akan tetapi Raja Kecil undur diri. Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Dalam perjanjian itu, Belanda mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Belanda berjanji tidak akan membuka pertempatan baru di tanah Melayu. Manakala British pula menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda dan Belanda menyerahkan Melaka kepada British. British juga berjanji tidak akan membuka pertempatan baru di Singapura. Hasil daripada perjanjian tersebut, Melaka telah berada dalam naungan British tanpa pertumpahan darah. Selepas pendudukan Jepun di tanah Melayu, Melaka masih lagi tidak bersultan. Dengan itu, berakhirlah silsilah keturunan Kesultanan Melayu Melaka, sebuah empayar hebat. Untuk lebih banyak cerita-cerita menarik, jangan lupa like dan subscribe Mari Bercerita Dokumentari.